Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sesi hari ini kita akan melihat tajuk kawalan motor satu fasa. Ya, kawalan motor satu fasa. Mana kita akan melihat kertas penerangan, iaitu akan menerangkan jenis-jenis penghidup motor. Kita ada simbol dan fungsi setiap komponen penghidup, dan kita akan kenal keadaan komponen dan mengetahui cara pemasangan serta pengujian data kawalan motor untuk tajuk kali ini. Jadi sebelum kita terus kepada tajuk kita akan recap kembali jenis-jenis motor kita belajar pada sesi lepas. Kita banyak belajar tentang fizikal motor, komponen dalam motor kita, dan juga punca dan sebab kerosakan yang berlaku terhadap motor mengikut keadaan dan situasi lah. Okey, itu sekadar recap kita untuk kita kembali kepada tajuk kita pada sesi hari ini, kawalan motor elektrik satu fasa. Alright, jadi kita terus kepada tajuk kita. Tajuk ni lebih kepada penerangan tentang komponen kawalan motor. Okey, baik. Kita sebagai seorang electrician, kita mesti dan kita pasti pengetahuan kita terhadap alat-alat uji, ya, untuk membuat test serta kaedah menggunakan dan juga cara melakukan pengujian ke atas litar mati dan litar hidup terhadap kawalan motor memang sangat-sangat perlu. Okey, sebab alat litar kawalan motor ni memang kita kena pastikan memang perlu sangat-sangat. Jadi kita terus kepada tajuk satu kita, pengenalan kawalan motor. Jadi bagi pengenalan kawalan motor ini kita perlu melihat kepada 1.1 jenis-jenis penghidup. Okey, di mana jenis-jenis penghidup ni kalau mengikut peraturan IEE, sesebuah motor yang melebihi 5 kuasa kuda ataupun horsepower ataupun 0.37 kW mestilah mengadakan kawalan keselamatan bagi yang pertama, A, menghidup dan memberhentikan motor. Yang kedua, kita mesti ada beban lampau, iaitu overload relay. Yang ketiga, C, saya highlight sekejap. Yang C, kita mesti ada motor mengelak motor dihidupkan semula dengan tidak sengaja, iaitu no volt coil. Maknanya tak ada automatik, motor tu akan restart semula selagi mana tak ada dia punya trigger lah. Kalau motor tu ada function, ada problem, ada short, tiba-tiba dia on balik, maknanya automation tu kita tak perlu sebenarnya. Jadi komponen ini adalah mengikut peraturan IEE. Kalau lebih 5 horsepower memang kena ada 3 ciri ini, ABCD, ABC saja, tak ada. Okey, mengikut peraturan elektrik 1994, iaitu perkara 17/2, sesuatu motor hendaklah dikawal oleh satu atau lebih peranti mula yang berkesan untuk menghidup motor dan untuk memberhentikannya. Maknanya ada benda hidup, ada nak berhenti. Maknanya benda ni boleh dikontrol dengan satu atau dua peranti lah. Ada dua benda lah, maknanya 2 litar lah.
Perkara 17-3, suis tersebut adalah ditempatkan mengikut cara yang betul supaya ia mudah dikendalikan oleh orang yang menjaga motor itu. Okey. 1.2, ini adalah tujuan penghidup digunakan. Okey, penghidup ni starter. Dia ada tujuan dia, kenapa perlu dihidupkan. Jadi yang pertama, A, mengurangkan dan menghadkan arus mula, iaitu starting current kepada satu nilai yang kecil dan selamat. B, kita mengelakkan motor tu semula, mengelakkan motor tu hidup semula dengan sendiri, automatik tadi, setelah berlaku gangguan bekalan atau susutan voltan. C, pengendalian motor dapat dilakukan dengan selamat walaupun secara kawalan jauh. Dan D, perlindungan kepada motor tersebut adalah lebih berkesan dengan adanya alat-alat pelindungan dan alat kawalan dalam sistem penghidup motor. Okey, itu adalah tujuan penghidup digunakan. Kita terus kepada 1.3. 1.3, kita tengok setiap penghidup dipilih mengikut faktor berikut. Okey, kalau kita ada starter, kita perlu memilih jenis-jenis starter yang ada beberapa faktor mengikut kesesuaian. Okey, A, kita tengok pada jenis motor. Jenis motor, adakah motor tu jenis sangkar tupai ke, induction, ada dia punya kapasitor penghidup ke dan sebagainya lah. Itu jenis motor lah. Dan B, kita tengok kerja yang dijalankan oleh motor. Kerja yang dijalankan oleh motor ni umpama kerja-kerja sama ada beban berat, ada hidupnya adalah continuous, on 24 jam atau on selang-seli. C, kita tengok punca bekalan motor. Punca bekalan motor ni biasanya 240 volt bagi satu fasa. Kalau 3 fasa 415 volt lah. Dan D, last sekali kita tengok kadar kuasa motor. Kadar kuasa motor ni adalah penting untuk kita ketahui supaya motor tu berupaya bekerja mengikut kehendak yang kita nak. So kalau kita boleh kira, dia ada formula dia, anggaran kuasa motor sesuai dengan kerja-kerja yang kita nak aplikasikan terhadap motor itu. Okey. Dan setiap penghidup boleh diadakan kawalan ke depan dan ke belakang bergantung kepada kegunaan motor. So function motor ni kita boleh nak reverse atau forward. Dia bergantung kepada kehendak kita lah. Kita perlu tentukan. So bagi motor satu fasa, penukaran arah boleh dibuat dengan menukar sambungan gelung permulaan, iaitu kita gunakan starting coil. So itu adalah cerita bagaimana cara nak gunakan starter mengikut faktor yang berikutlah. Okey, tajuk 2 sekarang ini. Tajuk 2 sekarang dah habis tajuk 1. Tajuk 2 kita perlu tengok kepada komponen kawalan penghidup motor, di mana komponen ni terdapat beberapa jenis penghidup motor yang digunakan dalam kawalan motor. Penghidup talian telus, okey. Penghidup talian terus ataupun DOL adalah satu jenis penghidup yang sering digunakan dalam kawalan motor satu fasa atau 3 fasa. DOL. Okey. Di dalam penghidup talian terus, kita perlu tengoklah apa yang ada dalam dia. Okey. Berbagai jenis komponen yang berbagai fungsi dan kendalian setiap komponen ini mestilah dikenalfasi dia punya fungsinya dan kegunaannya. Kita kena tahulah semua komponen ni dia ada function tersendiri dan dia ada kegunaannya mengikut kesesuaian dia. So ini adalah beberapa
komponen dalam Rajah 1 ni telah menunjukkan komponen yang terdapat pada penghidup motor. Okey, pada penghidup motor kita akan tengok dekat sini gambar rajah ni, di mana kita yang atas sekali sebelah kiri ni kita ada pemutus Lita ataupun MCB. Okey, dia ada jenis dia kat sini. Dan kita ada belah atas juga kita ada lampu penunjuk. Dia pakai lampu bentul biasa je ni. Okey. Dan yang petak-petak, ada 4 petak ni yang di atas ni, yang saya tunjuk sekarang ini adalah penyentuh ataupun kontaktor. Okey. Dan di sebelah kiri saya ni sekarang ni geganti beban lampau ataupun overload dekat bawah ni. Biasanya dia bersambung dengan kontaktor. Dan juga kita ada tapak timer ataupun base timer kalau kita nak gunakan timer. Dan juga kita ada punca penyambungan ke motor. Yang ini adalah terminal-terminal untuk kita wiring terus kepada motor. Dan juga kita, yang paling penting kita adalah punat tekan on dan off. On dan off. On off lah. Okay, punat tekan on dan off. So ini adalah secara ringkas komponen-komponen yang terdapat pada penghidup motor. Okey. So yang seterusnya kita tengok 2.1, apakah dia punat tekan ataupun push button. 2.1.1 punat tekan hidup ataupun push button start. Biasanya berwarna hijau. Dia ada 2 terminal bagi tamatan kabel di tas kawalan. Dan mestilah keadaannya kita tengok boleh ditekan dan dilepaskan. Okay, itu yang paling utama sekali. Dan ia boleh berfungsi menyambung pengaliran arus elektrik dalam litar. Okey, masih kita perlu cek dia punya kendalian dia, boleh ditekankan dan boleh dilepaskan. Spring dalam dia tu pastikan tak adalah yang tersangkut atau sebagainya, sebab kita nak pastikan dia berfungsi dengan elok. So fungsi push button start ni dia untuk menghubungkan pengaliran arus elektrik dalam litar. So apabila ditekan, sesentuh akan tertutup dan menyambungkan pengaliran arus. Sebaliknya, bila punat tu kita lepas, sesentuh akan terbuka dan pengaliran arus terputus. Bila tekan, dia sambung. Bila kita lepas balik, dia akan off lah. Dia akan cut. So 2.1.2 punat tekan mati ataupun push button stop biasanya berwarna merah. Dia mempunyai 2 terminal untuk tamatan kabel di tas kawalan. So keadaannya mesti boleh ditekan dan dilepaskan. Dan ia fungsinya adalah untuk memutus pengaliran arus elektrik dalam litar. Okey. Apabila ditekan, dia punya function dia lah, kendalian dia. Bila kita tekan, kita push button stop ni, sesentuh akan terbuka dan memutuskan pengaliran arus. Okey. Sebaliknya, bila kita lepas push button stop ni, dia akan lepaskan sesentuh dan akan tertutup dan dia sambung balik pengaliran arus. Dia cerita je berlawanan dengan cerita push button start. Dia berlawanan sebab dia warna merah, tadi warna hijau. Okey. So dalam Rajah 2, okey saya besarkan. Okey, Rajah 2. Rajah 2 ni adalah simbol punat tekan, henti dan hidup. Ini adalah push button
push button apa ni? Push button stop dan push button start. Dia ada dua. So Raja pun nak tekan jenis stop dan off. Okay, ni adalah dia punya punca penyambungan. Wire kita sambung kat bawah ni. So di atas warna merah ni, ini tempat di mana kita tekan. Dan di bawah ada tempat skru dipanggil pelaras lah. Dan ini adalah dia punya label bagi push button. Satu adalah stop macam ini, dan di bawah ni adalah label simbol. Label simbol lah sebenarnya, bukan label. Ini adalah simbol. Push button 1 adalah yang stop punya, dan push button 2, push button 2 yang jenis start. So perhatikan ada perbezaan antara dua simbol push button. Yang ni murid-murid ataupun pelajar sekalian ataupun pelatih mesti tahu membezakan yang mana satu simbol push button stop dan push button start. Okey. So ini adalah benda-benda yang biasa kita nampak di dalam bengkel kita, di mana ada satu petak yang mengandungi dua push button, biasanya berwarna hijau dan merah. So ini adalah gambaran bagaimana kita tempatkan push button stop dan start. Start dan stop, nak tekan nanti dan hidup. So seterusnya kita tengok 2.2 penyentuh magnet ataupun biasanya kita panggil kontaktor penyentuh magnet. Okey, apa dia kontaktor ni? Pelajar kena faham dia punya fungsi dia. Okey, 2.2. Okey, penyentuh ataupun kontaktor ni, dia adalah jenis switch yang dikendalikan oleh satu elektromagnet. Dalam tu dia ada dia punya coil dia, magnet. Bila ada elektrik, dia akan menghasilkan elektromagnet. Elektromagnet ni dia ada gelong di mana ditanya lengkap dengan satu punat tekan, switch had apung atau mana-mana alat kawalan yang lain. Dia adalah jenis elektromagnet lah, switch elektromagnet yang berfungsi menyambungkan atau memutuskan pengaliran arus elektrik dalam litar. Okey, itu adalah penyentuh magnet. So ceritanya adalah di mana kita tengok dekat sini, arus akan mengalir ke dalam gelong dan menghasilkan urat daya magnet yang mana akan menarik angkir supaya ia bergerak dari keadaan terbuka dan tertutup. Terbuka kepada tertutup. Dan sesentuh yang pada switch tu dihubungkan secara mekanikal ke angkir supaya apabila angkir ni bergerak pada keadaan tertutup, ia juga akan tutup sesentuh tersebut. Ia akan tutup juga. Okey. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sesentuh ni, kontaktor ni tidak bekerja dengan sempurna. Dan dia kadang-kadang dia ada bunyi bising ketika kontaktor tu sedang operating, sedang beroperasi. So ini adalah sebab-sebab. Okey, ini perlu. Kenapa? Soalan-soalan banyak tanya tentang faktor menyebabkan penyentuh tidak bekerja dengan sempurna. Okey. Sebab-sebab dia mesti ada sebab. Kenapa kontaktor tu bunyi macam machine gun, bunyi macam bergetar dan sebagainya. Okey. Ini adalah cerita dia. So, yang pertama dekat sini, voltage kendalian
terlalu rendah. Dia ada bunyi humming kadang pada kontaktor tu, sebab dia pakai elektromagnet. Dia boleh menyebabkan getaran. Okey. Voltage kalian terlalu rendah. Yang kedua, kita tengok dekat situ. Okey. Yang kedua, gelung yang salah pemasangan dia. Cek balik betul tak sambungan dia. Yang ketiga, kita tengok kepada susunan antara angkir dan pemasangan. Pasangan magnet tidak lurus. Maknanya kalau tak lurus dengan magnet, dia akan lari. Sebab tu dia ada getaran. Yang keempat, ini yang biasa-biasanya, yang selalunya terjadi pada kontaktor. Dia ada kotoran, dia ada karat, ada benda lain atas permukaan magnet, menyebabkan dia punya angkir tu tidak dapat menutup sepenuhnya. Dia tak dapat nak kontak lah sentuh dia. Okey. Seterusnya yang kelima, kita ada bahagian-bahagian yang bergerak. Pada kontaktor tu dia ada bahagian yang bergerak di tengah-tengah tu. Dia ada masalah kesukaran untuk menghalang pergerakan dia. Oleh itu pergerakan bagi angkir ni memang terhalang. So itu adalah faktor lah. Itu senang je. Kita tekan pada tengah-tengah kontaktor tu, dia ada bunyi klik-klik. Kalau gayanya macam ada spring, ini tidak terhalang lah. Dia boleh bekerja macam biasa. Dan yang last sekali adalah 6, pemasangan penyentuh tidak betul. Okey, pemasangan yang tidak betul ni kita tengok balik wiring pemasangan, sambungan dan sebagainya. Macam mana kontaktor tu boleh beroperasi, sama ada salah wire ataupun tak ada punca input yang masuk. Okey. So ini adalah beberapa gambaran sesentuh ataupun kontaktor. So dekat sini kita melihat rajah sesentuh kontaktor. Ini biasa, gambaran biasa. So yang ini adalah dia punya reassemble dia. Apa komponen-komponen di dalam dia. So dalam sesentuh kita ada kontak. Nampak tu dia ada tunjuk panah kontak. Kontak ni dia akan sesentuh lah. Dan dalam di tengah-tengah dia kita ada gegelung coil. Ini yang putih ni sebenarnya dibalut coil. Dibalut coil dalam dia. Okay. So ni akan menghasilkan elektromagnet lah. Inilah komponen yang menghasilkan elektromagnet. Alright. Dan kita bila ada komponen coil menghasilkan elektromagnet, mesti ada teras besi. Okay. Ini adalah teras besi yang macam bentuk sama di bawah. Dan bila besi dia akan menghasilkan getaran, mestilah kita ada pelapik getah. Okey, pelapik getah. So, anda semua sudah tahu bagaimana sesentuh ni, apa ada dalam sesentuh ni. Dalam bahasa Melayu sesentuh lah. Okey, dalam bahasa Inggeris kontaktor. Okey, biasa kita panggil kontaktor je kalau kita nak buat amali dan sebagainya. Kontaktor ni adalah main peranan penting lah untuk penyambungan on off dan sebagainya lah. Sambungan ke timer, sambungan kepada lampu pilot, lampu pilot, lampu penunjuk kita, dan juga sambungan pada push button start ataupun push button stop. Okey. Alright. Dalam rajah 5 sekarang ini kita melihat bahagian dalam sesentuh. Bahagian dalam sesentuh sekarang ini kita melihat mana dia ada dia punya beberapa komponen-komponen dalam sesentuh ni. Sesentuh pegun, spring sesentuh, dia ada spring dia, sesentuh bergerak, dia ada spring menolak, dan dia ada rangka apa ni? Rangka penyentuh, dia ada bar bersilang, pin terus, teras besi berlamina, gelung kenalian, teras besi berlamina, alas dan tapak. So ini benda ni adalah komponen binaan di dalam kontaktor sebenarnya.
apa binaan dia, inilah. Inilah binaan-binaan dalam kontaktor. Kalau kontaktor tu rosak, dia sebenarnya sukar untuk kita membuat gantian sekiranya kontaktor ni ada kerosakan. Tapi sedikit sebanyak boleh kita betulkan selagi mana tidak ada rangka-rangka besar yang boleh menjejaskan pergerakan sesentuh ni. Kalau tak, biasanya kalau rosak dan sebagainya, kita perlu ganti yang baru lah. Dia kalau kita nak baiki, nak repair sebagainya, dia agak leceh sedikit. Memang leceh lah. Dan harga kontaktor, jadi harga kontaktor di pasaran sekarang ini agak mahal juga. Kita tak boleh dapat dengan harga RM10, RM20, tak ada. Kalau ada pun itu dah boleh kilang. Sebab kontaktor ni dia banyak daripada jenis apa tu, daripada manufacturer, banyak jenama, dan dia punya banyak jenis dari segi kualiti dia. Okey, 2.2.1 sesentuh ataupun konteks. Bagi sesentuh kontaktor di bahagian pembawa arus yang terdekat, okey, kepada perlengkapan litar kuasa ke motor apabila penyentuh tertutup. Apa ni? Apa ayat dia cerita ni? Wow. Sesentuh bagi penyentuh ialah bahagian pembawa arus yang terdekat kepada perlengkapan litar kuasa ke motor apabila penyentuh tertutup. Oh, itu maksud dia. Okey. Bahagian penyentuh yang tidak bergerak dilekatkan ke tapak penyentuh, sementara bahagian sesentuh boleh bergerak dicantumkan kepada satu bar ataupun membawa sesentuh yang digerakkan oleh angkir. Oh, ini sebenarnya teori pemasangan ni. Jika sesentuh itu membuka, switch dinamakan sesentuh lazim buka, normally open. Jika sesentuh itu tertutup sebelum penyentuh bertenaga, ia dinamakan sesentuh lazim tutup, normally close. Okey, kontaktor ni biasa kita tengok dia ada dua jenis. Itu sebenarnya ayat-ayat yang saya baca tadi, ayat-ayat pada nota. So kesimpulannya kita kat sini, yang saya boleh ringkaskan dan padatkan penerangan dia ialah kontaktor ada dua jenis. Setakat ni ada dua jenis, iaitu normally open dan normally close. Okay, kita akan tengok apakah ciri-ciri normally open dan normally close. Okey, normally open, tersentuh lazim buka. Sesentuh ni bila dibuka, dia akan menyentuh pelung bertenaga, ada current. Pada kedudukan ini, arus tidak akan mengalir ke dalam litar. Sesentuh ini akan terbuka semasa penyentuh bertenaga. Dia open lah, open circuit lah macam ni. Open circuit, dia tak ada mengalirkan litar lah. Bila kita trigger dia, baru dia tutup. Dan kita tengok balik, apakah normally close? Tadi normally open kan? Normally close, sesentuh lazim tertutup. Okey, sesentuh normally close ni, kontaktor, dia akan tutup semasa menyentuh belum bertenaga, dan dia akan mengalirkan arus dan akan berhenti apabila penyentuh sudah mendapat tenaga. Itu bagi prinsip bagi normally close, kontaktor yang jenis normally close. Penyentuh tu bila dalam keadaan yang belum bertenaga ni, arus mengalir. Bila kita tekan baru dia off. Bila tak tekan, dia running je. Itu gambaran yang paling ringkas yang saya boleh jelaskan dekat sini. So ini ada beberapa, ada dua sebenarnya sesentuh dekat sini dalam gambar ni. Ini sebenarnya gambar dalam binaan kontaktor. Sebab
biasanya kalau kita guna kontaktor ni, dia tak adalah kita buka kontaktor dan sebagainya. Kalau kita buka kontaktor tu rosak nanti. So kita tak perlu buat. Ini hanya gambaran apa ada dalam kontaktor. So dalam Raja 6 ni dia telah menunjukkan bahagian dalam penyentuh kontaktor. Okey, 2.2.2 sesentuh tambahan. Ini auxiliary contactor lah. Biasanya harga mahal ni. Bila sebut auxiliary ni memang untuk aksesori. So sebagai tambahan kepada sesentuh utama atau kuasa yang membawa arus motor, contactor biasanya mempunyai sesentuh tambahan, auxiliary lah. So auxiliary ini dia tidak dibentuk untuk membawa arus motor, tetapi dia lebih kepada arus kawalan. Arus kawalan. Okey, boleh faham kat sini? Dia tak kontrol motor, dia kawalan arus. Dia boleh jadi kontaktor sedia buka atau sedia tutup. Okey. Dan biasanya digunakan untuk mengawal penyentuh dan lain apabila kawalan turutan diperlukan. Dia ada turutan. Contohnya untuk mengawal dua penyentuh daripada menutup dalam satu masa yang lama. Okay, bila keadaan tu berlaku, kita perlukan auxiliary contact. Boleh digunakan sebagai switch, okay, untuk lampu pilot, lampu pandu dan lampu isyarat. Alright. Itu adalah bagi auxiliary contacts. So Raja 8 ni menunjukkan sesentuh tambahan. Sesentuh tambahan. Ini biasanya dipasang di, tak silap saya, di belah atas. Biasa auxiliary ni di belah atas. Dia ada dia punya soket dia sendiri, plug-in. Boleh dipasang, masukkan slot kekunci pada bahagian atas penyentuh contactor. Yes, auxiliary. Dan auxiliary ni bukan satu jenis saja, dia ada banyak jenis, bergantung kepada function yang kita nak. So 2.2.3 kita melihat kepada prinsip kerja pula. Okey, prinsip kerja. So prinsip kerja kita tengok di mana A, gelong kendalian berfungsi bagi bekalan 240 volt ataupun 415 volt. Kadarnya adalah tercatat di plate nama pada motor. Okey. B, apabila gelong kendalian mendapat bekalan, dia akan menghasilkan elektromagnet pada teras tetap. C, kita tengok teras tetap ni akan tarik, teras boleh gerak dan ia akan menolak pelocok di mana akan menggerakkan bar bersilang. Okey. D, bar bersilang yang mengandungi sesentuh boleh bergerak dan akan menutup sesentuh kontaktor kita lah. Normally open ataupun normally close dan sebaliknya. E, apabila bekalan ke gelong kendalian ditutup, maka tiada daya tarikan magnet lagi. Maknanya tak ada elektrik, tak adalah elektromagnet. Okey, logik. Pada masa yang sama, spring akan menolak. Dalam tu ada spring, dia akan tolak secara automatik sebab dah tak ada daya tarikan magnet, tak ada. Dia akan menolak pelocok teras tu boleh bergerak. Dan seterusnya bar yang bersilang tu akan membuka sesentuh dan sesentuh kembali dalam keadaan normal. Ini bagi normally open. Okey, tutup. Itu cerita sebaliknya lah. So saiz penyentuh F, saiz penyentuh bergantung kepada beban yang akan digunakan. Okey. So 2.2.4 ini adalah kegunaan di mana kegunaan kontaktor kot. Kontaktor atau sesentuh. Okey, kontaktor ni digunakan dalam situasi-situasi berikut, di mana yang pertama A, di mana penyesuaian litar tidak boleh dikendalikan secara manual. Alright. B, di mana penyesuaian jarak jauh dilakukan.
fungsi kegunaan di mana bekalan kelita perlu dimatikan secara automatik, iaitu ada alat-alat perlindungan boleh mengeluarkan signal pelantikan ataupun tripping signal. Itu adalah kegunaan-kegunaan sesentuh. 2.2.5 penyelenggaraan. Bila ada kontaktor, dalam tu ada banyak komponen-komponen yang kecil yang sukar, so kita kena ada penyelenggaraan di mana kita sentiasa melihat kepada kontaktor kita dibersihkan dari habuk. Biasanya besi-besi ni dia akan teroksida dengan kertas pasir. Maknanya ada kertas selah-selah dan sebagainya, kita perlu gesek sedikit, bersihkan kalau ada karat-karat dan sebagainya. Dan ia hendaklah disapukan dengan Vaseline. Maknanya Vaseline kat sini biasanya minyak grease lah, minyak grease ataupun Vaseline. Vaseline ni minyak grease. Bila tengok pada B, ketegangan spring dalam kontaktor kita ada spring. So spring tu kadang-kadang bila dah lama-lama dia akan dia punya ketegangan spring. Maknanya kita check balik adakah spring tu adalah berkeadaan yang normal, baik, ataupun perlu ditukar. Dan C, kita tengok skru pengikat punca-punca hendaklah dalam keadaan baik dan kemas. Maknanya pada kontaktor tu dia ada terminal-terminal. Pastikan terminal tu cukup sifat dia. Dia ada skru dia tak ada hilang skru, dan dihilang dia punya pengepit dalam dia tu untuk sambungkan kabel tu tak boleh. Itu kena tengoklah. Sentiasa kena tengok adakah skru. Kalau skru tu dah loose, sila tukar skru. Ataupun cari skru yang spare, gantikan skru yang sedia ada yang telah loose dan sebagainya. Okey. Itu adalah bagi penyelenggaraan. Penyelenggaraan apa tu? Penyelenggaraan kontaktor. Okey. So seterusnya kita tengok 2.2.6, kebaikan dan kelemahan. Kebaikan dan kelemahan. Okey. Apakah kebaikan dan kelemahan ni? Kontaktor ni. Okey. Apa dia? Kebaikan kelemahan kontaktor ke? Ataupun keseluruhan kawalan? Tak apa, kita tengok dulu. Ceritakan kebaikan. Yang pertama, kebaikan boleh dikawal secara kawalan jauh, remote control. Yang kedua, boleh memutuskan litas secara automatik jika votan itu terkendala atau tiada votan. Okay. Yang ketiga, alat-alat perlindungan boleh dikendalikan oleh kontaktor dalam keadaan beban lampau atau beban terpintas. Ini semua pasal kontaktor. Yang keempat, kebaikannya adalah bagi penghidup motor yang bersaiz besar, dia boleh kendalikan dalam litar kawalan di mana arusnya rendah. Justru itu alat dan peralatan dalam litar tersebut tidaklah yang jenis besar punya. Okey, ini adalah penggunaan auxiliary contactor dan contactor. Okey. Kelemahan, memang mahal. Mahal untuk digunakan dalam pemasangan domestik. Memang mahal. Alat ni memang mahal. Jadi kalau rumah kita satu fasa, biasanya tak ada. Jarang rumah yang ada contactor dalam DB dia. Kita tak pasang sebab mahal. Dan kalau nak pasang pun, kecuali ada kes-kes yang special punya, ada kegunaan penting, baru kita pasang. Kalau nak pasang tapi tak ada function, tak boleh juga. Okey, itu kelemahan, mahal untuk domestik. Dua, kelemahan ialah terhad kepada beban sederhana sahaja bagi bekalan masuk. Ini adalah bagi beban. Kalau beban tu dah lebih, tak boleh. Okey. Kelemahan yang ketiga, litar kawalan merupakan kerja tambahan dalam senggaraan. So, litar kawalan ni dia ada kerja tambahan dalam senggaraan. Kita kena cek pula pada litar tambahan. Sebab benda ni dia sebagai litar tambahan sebenarnya. Contactor, auxiliary dan sebagainya dia. So, dalam tu dia akan merupakan kerja tambahan kita lah. Bertambah kerja kita lah kita nak selenggara sebenarnya. Adakah itu kelemahan?
Ya, kelemahan juga sebab dia akan melibatkan proses untuk kita troubleshoot bertambah. Okay. So, itu adalah kebaikan dan kelemahan. Okay, sekarang itu dulu daripada saya untuk sesi kali ini. Diharap pelajar-pelajar sentiasa mengamalkan SOP dan gaya hidup dan norma baru untuk mengelakkan diri daripada jangkitan COVID-19. Saya harap pelajar dapat belajar dengan seadanya agar kita tidak ketinggalan dalam menguasai ilmu-ilmu pengetahuan kita dalam mata pelajaran. Okey, sekian dulu pada saya. Jumpa pada sesi akan datang. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah kelemahan saya dalam penyampaian ini. Diharap bolehlah komen dan sebagainya untuk tambah baik dari segi penyampaian dan juga untuk meneruskan kita punya pembelajaran kita menjadi lebih ringkas, seronok dan juga menjadikan minat kita lebih mendalam terhadap menguasai sesuatu ilmu pengetahuan. Okey, sekian daripada saya. Jumpa pada sesi akan datang. Dan daripada saya, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.